Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kawan-kawan yang saya hormati sekalian, yang sedang beristirahat di rumah, yang sedang bekerja, yang sedang lepak-lepak dengan kawan-kawan kat warung-warung kopi, ya, relax, santai-santai. Jadi malam ini saya adakan sedikit ruang masa untuk bersama dengan teman-teman untuk kita sama-sama membicarakan berkenaan dengan beberapa isu politik dalam masa yang agak singkat untuk kita bersama pada malam ini, untuk kita berkongsi-kongsi. Terima kasih kerana yang bersama dengan saya yang sekarang ini sudi untuk mengikuti live Facebook, ya, Kamarul Hatta. Okey, ya, Masiran adik Salman Karimi, siapa lagi tu? Kawan-kawan kita ni orang lama-lama ni, ya. Aidil Bahari, Alul Razak, Tinta, Major Zainal. Wow. Iman Hail Nur Azlan, Apit Jaafar dan ramai lagi dah, ya, yang tak sempat saya baca kat sini. Terima kasih banyak kerana bersama dalam live. Assalamualaikum, Salman Karimi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berada Hatta kita macam Ustaz Tasnik. Tasnik telah sebutlah, ya. Sensitif sekarang ni nama Tasnik. Malam ni bukan tajuk berkenaan dengan Muhtasnik, ya. Buang masa lah kita nak bincang tentang Muhtasnik ni. Biar dia selesaikan masalah dia. Okey, lagi siapa tu? Nur Azlan, Afid Tebu, Iman, Hail, Muhammad Nazri, Jaafar Muhammad, Fonik, Habibah Hashim, Samsul Anwar, Muhammad Aizat, Duen, siapa lagi tu? Denny, ya, Said Bunyamin, Aidil Bahari. Aidil Bahari rasa orang kampung Den ni rasa ni, ya. Okey, sesiapa saja yang bersama saya pada malam ini, saya ucapkan terima kasih dan saya mengharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, semangat, masih kental, ya, istiqamah. Yang pentingnya istiqamah dalam perjuangan. Kerana kalau tanpa istiqamah dalam perjuangan, kita akan mudah dihanyutkan dengan godaan-godaan dunia, ya. Macam-macam lah dalam politik sekarang ini. Kadang-kadang bila jadi pembangkang, kita boleh bersatu. Kita boleh sependapat dan kita ada kekuatan bila kita menjadi pembangkang. Tapi bila kita diuji dengan kekuasaan, walaupun seketika kita diberikan ujian, menikmati menjadi sebagai kerajaan, berada di tampuk kekuasaan, kadang-kadang perjuangan kita, ya, serta kawan kita dah makin pudar, dan bila kita diuji balik kembali dengan kesukaran, seperti mana yang telah berlaku kepada Kerajaan Pakatan Harapan, nampaknya penyatuan sebab tu kita jadi pembangkang dulu agak sukar, ya, untuk kita perolehi, kerana di antara pimpinan kita telah pun mula merasakan bahawa betapa pentingnya untuk mengambil semula tampuk kekuasaan, sehingga kita lupa kepada prinsip asal perjuangan kita untuk menjadi kerajaan. Okey, terima kasih. Siapa tu? Kamarul Hatta. Dia siap mention siapa tu? Muhammad Rejab Ahmad. Apa Muhammad Rejab cakap ni, ya? Nak kena baca juga Muhammad Rejab. Kalau betul-betul kuat, kenapa dikisahkan dengan orang tua ni, katanya, ya. Apa pula nak kisahkan orang tua tu? Okey, Ahmad Syarifuddin kata saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9 dan Saifuddin Nasution. Okey, Apik Tebu. Waalaikumsalam. Salam reformasi, lawan tetap lawan. Okey, Ashraf Wan juga yang berada di Bandar Tun Razak. Dah macam DJ radio malam ni, ya. Okey, dah lama tak bersiaran di Radio Khabar FM. Apa pun terima kasih kawan-kawan yang ada masa untuk bersama kita, orang kampung, Aidil Bahari. Okey, malam ni kita nak bicara tentang isu terbaru, iaitu kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri yang ke-7, mantan pengerusi Pakatan Harapan, iaitu seorang pemimpin yang kita juga sama-sama angkat untuk mengepalai Pakatan Harapan menghadapi PRU14, yang sama-sama kita sokong, sama-sama kita setuju untuk beliau menjadi seorang Perdana Menteri
sekiranya kita berjaya pada PRU 14 yang lalu. Meskipun berbagai-bagai dugaan onak dan duri yang terpaksa kita lalui untuk mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-7, tak mudah ya untuk kita semua membuat keputusan untuk menamakan beliau sebagai Perdana Menteri sekiranya kita berjaya dalam PRU 14 yang lalu. Saya masih ingat lagi sewaktu perhimpunan Hotel Reformasi di Shah Alam. Convention Hotel Reformasi, ya, Convention Reformasi yang berada di Shah Alam pada ketika itu, di mana beliau sanggup menghadirkan diri dalam convention walaupun tidak mendapat jemputan, walaupun tidak digalakkan untuk hadir, kerana di Dewan itu dipenuhi oleh golongan-golongan ataupun pejuang-pejuang reformasi yang begitu tegar dengan prinsip reformasi, di mana kebanyakan mereka adalah orang yang tidak bersetuju apabila Pakatan Harapan menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sekiranya kita berada di Putrajaya. Okey, Arifin Taliban. Arifin Taliban pun ada kat sini ya. Razmi Jamin, okey, Jaafar Muhammad. Jaafar Muhammad. Buat gaya DJ radio lebih menarik, selang-seli dengan lagu sesuai. Tak lagu pula hari ini ya. Tak setting lagu. Okey. Terima kasih banyak. Okey Abang Wan, lagu Harapan Kecewa katanya. Dia ingatkan radio siaran ke? Ni kan radio ni ya. Hatta Lina Tasnek katanya. Aku tak campur pasal Lina Tasnek. Itu kita serahkan kepada Alex, kawan kita. Dia akan settlekan dengan Ustaz Tasnek ya. Okey. Okey, malam ni kita cerita pasal Perdana Menteri yang ke apa ni? Yang ke-9 ya. Okey, seperti mana yang kita ketahui bahawa Tun Dr. Mahathir baru ini ada buat kenyataan bahawa Pakatan Harapan Plus telah bermesyuarat bersama dengan wakil daripada DAP, wakil daripada Amanah, ya, dan mereka bersetuju kata Tun Dr. Mahathir lah. Saya pun tak pasti kerana tidak ada kenyataan resmi daripada Presiden Amanah dan juga pimpinan utama daripada DAP bersetuju untuk menamakan Shafie Apdal sebagai Perdana Menteri sekiranya kita dapat kembali mengambil semula kerajaan yang telah pun dirampas oleh Perikatan Nasional. Jadi apabila Tun Dr. Mahathir menamakan Shafie Apdal, maka ramai yang terpinga-pinga ya. Ramai yang rasa terpinga-pinga kerana apabila Tun Dr. Mahathir mencalonkan dirinya sebagai Perdana Menteri untuk kali yang ketiga, telah pun tidak mendapat sokongan daripada Parti Keadilan Rakyat. 11 suara di dalam Parti Keadilan Rakyat menolak Tun sebagai Perdana Menteri yang dinamakan ya sekiranya kita dapat kembali Putrajaya. Setelah beliau gagal, beliau memutuskan hubungan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagaimana kenyataannya, beliau tidak lagi memberikan kerjasama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maksudnya kepada PKR lah tu. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberikan kerjasama kepada beliau. Saya pun tak tahu di mana Tun Dr. Mahathir boleh mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PKR tidak memberikan kerjasama kepada beliau. Kita pun pelik ya, di mana? Kalau kita kaji balik sejarah, sejarah yang singkat, seperti mana yang saya sebutkan tadi, daripada memula awal untuk menaikkan ataupun menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sekiranya kita berada di Putrajaya selepas PRU 14 yang lalu, ya. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dihentam oleh para penyokongnya sendiri apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri bersetuju dan menyokong untuk mengangkat Dr. Mahathir. Itu adalah fakta ya, yang kita sendiri pun boleh lihat bagaimana keadaan oleh kawan-kawan penyokong sendiri, apatah lagi daripada UMNO dan juga PAS ya, yang membuat sindiran kepada kita bagaimana kita boleh mengangkat seorang diktator yang pernah kita sebut sebagai diktator, maha zalim dan sebagainya untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya kita berada di Putrajaya selepas PRU 14 yang lalu. Ini semuanya ditanggung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ditanggung oleh Parti Keadilan Rakyat. Segala cemuhan, sindiran, bagai-bagai yang datang, semuanya kita lupakan kerana waktu itu kita berdepan dengan rejim kleptokrasi Najib Tun Razak dan kita
mempunyai prasangka yang begitu tinggi sekali ya terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun ada desakan daripada golongan-golongan reformis umpamanya memberikan syarat bahawa kalau nak letakkan Tun sebagai Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir mestilah minta maaf dulu dengan Anwar Ibrahim, minta maaf dulu dengan keluarga Anwar Ibrahim, minta maaf dulu dengan kumpulan reformasi ya. Kerana reformasi itu bermula tercetus di era Tun Dr. Mahathir sendiri. Ya. Macam-macam syarat yang mereka tetapkan kepada Dr. Mahathir sebelum beliau dinamakan sebagai Perdana Menteri. Tetapi akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas kerjasama Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas prasangka yang baik kepada Tun Dr. Mahathir, maka Anwar Ibrahim berjaya memujuk penyokongnya supaya menerima Tun sebagai Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan berada di Putrajaya. Ini adalah fakta yang kita boleh semak sendiri bagaimana perjalanan ya, yang berlaku dari hari ke hari sebelum Tun Dr. Mahathir dinamakan sebagai Perdana Menteri Pakatan Harapan. Jadi itu adalah permulaan kerjasama dan juga permulaan pengorbanan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi Pakatan Harapan telah membuat satu perjanjian di mana dalam perjanjian itu disebut sebagai salah satu manifesto, iaitu sekiranya Pakatan Harapan menang pada PRU 14 yang lalu, Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, timbalannya adalah Kak Wan, dan setelah Anwar dibebaskan melalui pengampunan agung dan beliau dibolehkan berpolitik, maka jawatan Perdana Menteri seterusnya adalah Anwar Ibrahim. Memang tidak ada tarikh yang ada khusus yang ditetapkan, tetapi semangat perjanjian itu sudah semestinya diketahui oleh semua pimpinan. Ya, semua pimpinan. Kerana kita menganggap semua pimpinan berlaku jujur, ikhlas ya dengan janji-janji mereka, maka patutnya soal teknikal berkenaan tarikh bila nak letak, bila nak tetapkan itu patutnya tidak timbul. Sebab dalam perjanjian itu jelas mengatakan apabila Anwar layak untuk berpolitik kembali setelah menang dalam pilihan raya kecil di Port Dickson yang kemenangannya begitu besar, sepatutnya ketika itu ada dah perancangan untuk menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebagaimana biasa, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mendesak. Ya. Walaupun ada golongan anggota-anggota bawah, penyokong di bawah berbunyi ya, bila Tun nak letak jawatan dan sebagainya. Bahkan dalam parlimen sendiri, kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila diprovok oleh ahli parlimen daripada UMNO. Kalau tak salah saya daripada Datuk Ahmad Maslan, ya. Beliau bertanyakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah berucap. Ya. Beliau bertanya kepada Datuk Anwar Ibrahim, bila tarikh ya Tun Dr. Mahathir nak serahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar, mengapa tarikh tidak ditetapkan? Ini provokasi ya daripada ahli parlimen UMNO. Beliau bertanyakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di depan Tun Dr. Mahathir di dalam parlimen. Apa jawab Anwar Ibrahim? Apa jawab Datuk Seri Anwar Ibrahim? Beliau menyatakan bahawa beliau sendiri pun tidak bersetuju untuk meletakkan tarikh bila peralihan kuasa itu berlaku. Sebab apa? Datuk Seri Anwar Ibrahim beritahu kerana ianya tidak baik bagi seorang Perdana Menteri yang ketika itu sedang menjawat jawatan Perdana Menteri, dan ia juga tidak baik bagi perkembangan ataupun ekonomi negara, pelaburan dan sebagainya. Sekiranya ditetapkan tarikh, mungkin dalam 2-3 bulan ya, sebelum tarikh yang ditetapkan itu, maka tumpuan pelaburan, tumpuan orang ramai, ahli perniagaan dan sebagainya tidak lagi tertumpu kepada Tun Dr. Mahathir. Mereka akan mencari Anwar Ibrahim kerana inilah bakal Perdana Menteri yang telah pun ditetapkan tarikh untuk menjadi Perdana Menteri. Bermakna ketika itu Dr. Mahathir akan hilang ya, seperti tidak lagi dihormati oleh orang ramai, tidak lagi dihormati oleh pelabur dan sebagainya. Mereka menunggu untuk Anwar menjadi Perdana Menteri. Oleh kerana nak menghormati jawatan Perdana Menteri itu, supaya tidak ada orang pulau dia, tidak ada orang yang akan lari daripada dia, maka Anwar kata lebih baik tarikh tidak ditetapkan. Begitu sekali
Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan Tun Dr. Mahathir. Sehingga kepada ke peringkat apabila mana-mana dalam temu bual beliau dengan wartawan tempatan, wartawan asing dan sebagainya, Anwar terus memberikan sokongan secara terbuka supaya kita menyokong terus kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Dan beliau menyatakan keyakinan bahawa Tun tidak akan mengukir janji. Dan Tun juga dalam pengertaannya mengatakan beliau akan menyerahkan kuasanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang telah dijanjikan. Itu di antara fakta-fakta kalau yang kita boleh tengok kembali, ini yang berlaku. Dan pengorbanan ataupun kerjasama yang terakhirnya diberikan oleh Anwar apabila dalam keadaan kita berada dalam suasana genting di mana langkah syaitan itu berlaku, dan sebab itu kita mengadakan mesyuarat Majlis Presiden yang ketika itu diharapkan oleh kumpulan pengkhianat ini berlakunya perpecahan di dalam Pakatan Harapan. Mereka mengharapkan agar dalam mesyuarat itu bersatu boleh keluar daripada Pakatan Harapan, dan mereka menjangkakan beberapa pimpinan daripada Amanah, DAP ataupun PKR akan mendesak Tun meletakkan tarikh untuk meletakkan jawatan di dalam mesyuarat itu. Ya. Dan seperti mana yang jangka, memang berlaku pun. Memang ada beberapa pimpinan yang mahukan kepada Tun menetapkan tarikh bila nak letak, dan ini berlakulah sikit ketegangan di dalam masyarakat. Kita semua tahu dan banyak kali didedahkan oleh pimpinan-pimpinan kita apa yang berlaku di dalam mesyuarat Majlis Presiden sebelum kerajaan Pakatan Harapan ditumbangkan. Oleh kerana Anwar tahu bahawa ini adalah mainan puak-puak pengkhianat yang sengaja menjadikan mesyuarat Pakatan Harapan pada malam itu adalah salah satu mesyuarat yang akan memecahkan Pakatan Harapan, di mana mereka akan mendakwa kumpulan Anwar ini kumpulan yang menekan Tun, memaksa Tun untuk mendapat jawatan. Jadi Anwar faham ini adalah mainan puak-puak ini untuk mencari alasan untuk berpisah daripada Pakatan Harapan. Maka Anwar membuat keputusan, Datuk Seri Anwar sendiri mencadangkan agar Tun Dr. Mahathir terus menjadi Perdana Menteri supaya cita-citanya untuk bersama dengan persidangan APEC tercapai dan tarikhnya terpulanglah kepada Tun Dr. Mahathir. Tarikh terpulang kepada Tun Dr. Mahathir. Ini macam cek kosong diserahkan kepada Tun, bila nak letak terpulang pada dia. Dan kadang-kadang kita merasa agak sedih dan juga sedikit rasa marah setelah mesyuarat Majlis Presiden itu. Kita lihat dalam persidangan akhbar ataupun PC yang diadakan selepas mesyuarat Majlis Presiden, bagaimana keadaan Tun ketika itu dengan lagaknya, dengan egonya, berhadapan dengan sidang media. Yang di sebelahnya sebenarnya ada Anwar Ibrahim, di sebelahnya ada Mak Sabu, ada Ling Gua Eng dan pimpinan Majlis Presiden yang berada dalam sidang media. Bila ditanya oleh wartawan bila beliau nak tak jawatan, dengan riak mukanya, dengan wajahnya yang penuh kesombongan dan juga ego, beliau menyatakan bahawa Majlis Presiden pada malam ini sebulat suara menyerahkan tarikh kepada saya menjadi Perdana Menteri. Suka hati saya nak letak bila-bila masa, mungkin sebelum PRU, satu hari sebelum PRU dan sebagainya, terpulang pada saya lah, dia kata. Sedikit pun beliau tidak merasa hormat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berada di sebelahnya, yang mencadangkan idea tersebut. Paling tidak pun beliau boleh katalah terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memberi ruang kepada saya menetapkan tarikh pada kuasa. Tak, beliau tak kata macam tu, tak ucap terima kasih pun kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan beliau mengatakan terpulang kepada saya bila saya nak letak, suka hati saya nak letak. Itu komen beliau. Dan kita boleh tengok sendiri dalam YouTube bagaimana sidang media diadakan, dengan riak mukanya, dengan wajahnya menandakan, beliau menandakan bahawa beliau adalah seorang pemimpin yang orang lain tak akan berani nak sanggah, orang lain tidak akan berani nak menjatuhkannya di dalam Pakatan Harapan. Saya rasa apa lagi yang patut Anwar beri kerjasama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Tun Dr. Mahathir. 22 bulan bukan begitu lama, tetapi saya rasa sokongan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ke sampai saat-saat yang terakhir. Saat-saat yang terakhir, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap
memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir. Bahkan apabila diadakan 2 nama dihantar kepada Yang Tuan Agong, ya, sewaktu itu PAS dan UMNO tidak mengundi untuk memilih Perdana Menteri kerana mereka berpendapat mereka lebih suka kepada pembubaran parlimen. Maka 2 nama diangkat kepada istana, Tun dan juga Anwar Ibrahim. Dan terbukti bahawa sokongan kepada Anwar Ibrahim lebih tinggi daripada Tun Dr. Mahathir. Walaupun kedua-duanya tidak cukup jumlah untuk mendapatkan 112 ahli parlimen. Kerana ketika itu PAS dan UMNO tidak mengundi. Oleh kerana itu, Agong mengatakan bahawa kedua-duanya tidak dapat undi, maka diberikan keputusan yang lain, iaitu set up ketua-ketua parti bertemu dengan beliau. Dan sebagaimana yang kita tahu, sekali lagi Anwar berkorban. Apabila kali kedua dibuat pemilihan, Anwar menarik diri dan menamakan Tun sebagai wakil daripada Parti Harapan, dan Tun akan berdepan dengan presiden partinya sendiri, iaitu Muhyiddin. Partinya sendiri, iaitu Muhyiddin. Sepatutnya kalau betul Muhyiddin ini orang yang menyokong Tun, sepatutnya Muhyiddin sendiri akan tarik diri apabila Tun dinamakan kembali sebagai Perdana Menteri. Tetapi puak pengkhianat ini memang nak khianat sebenarnya. Bukan masalah mereka sokong Tun atau Anwar. Kalau Anwar dinamakan juga, pengkhianatan tetap akan berlaku. Tapi mungkin kita boleh jangkakan sekiranya Tun Dr. Mahathir tidak mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri, ataupun beliau menyerahkan kepada Wan Alizah ataupun Anwar Ibrahim, kemungkinan kemelut yang berlaku boleh diselamatkan. Ya, kerana Parti Harapan boleh mana nak menyelamatkan kerajaan ketika itu. Tetapi apabila tindakan setiba-tibanya Tun Mahathir mengumumkan beliau meletakkan jawatan tanpa perbincangan daripada teman-teman dalam Pakatan Harapan, ya, dan sanggup membuli pimpinan Pakatan Harapan. Ini yang paling kita tak sanggup tengok. Ya, bila beliau meletakkan jawatan, pimpinan Pakatan Harapan hubungi beliau di pejabat, beliau tak ada. Cari kat pejabat tak ada, telefon tak angkat, ya. Pergi ke rumah, suruh tunggu dekat luar rumah, ya, untuk bertemu. Dan ketika itu mengalah, tidak ada emosi dan sebagainya. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi kita tengok di luar ruang tamu rumah Tun Dr. Mahathir, Anwar berdiri kat situ, Mak Sabu berdiri kat situ, Lien Goeng berdiri kat situ, dan kawan berdiri kat situ untuk menunggu Tun Dr. Mahathir panggil masuk dalam untuk berunding. Ya. Namun ianya semuanya dah terlambat, maka terjadilah apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau kita lihat keadaan Anwar sekarang ini, beliau relax, kan? Beliau tidak ada masalah. Kerana beliau bukan orang yang kemaruk kepada jawatan itu. Beliau pegang pada prinsip. Ya. Kalau ikutkan prinsipnya dalam Pakatan Harapan, selepas Tun Dr. Mahathir adalah Anwar Ibrahim. Selepas Tun Dr. Mahathir adalah Anwar Ibrahim. Dan Tun telah pun dia angkat sebagai Perdana Menteri, bermakna perjanjian kita dengan rakyat, iaitu untuk menambahkan Tun sebagai Perdana Menteri, telah pun kita tunaikan. Yang masih belum kita tunaikan adalah untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ya, kita tidak pernah menjatuhkan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir menjatuhkan dirinya sendiri, meletakkan jawatan, dan ini membuka ruang kepada para pengkhianat untuk melaksanakan pengkhianatan mereka dengan lebih mudah. Ya, betul lah kalau Tun serah pada Wan Alizah ataupun serah pada Anwar, pengkhianatan berlaku juga, itu betul. Tetapi apabila Tun meletakkan jawatan tanpa berbincang dengan teman-teman, ini menjadikan gerak kerja ataupun strategi pengkhianat ini lebih mudah. Kerana beliau menggunakan alasan bahawa beliau masuk kerana Tun letak jawatan. Ya. Waktu inilah UMNO masuk, ya, PAS masuk. Yang sebelum ini UMNO dan PAS kata kita tak mau pintu belakang, kita nak demokrasi yang tulen, kita nak jadi kerajaan yang dipilih oleh rakyat, tak mau ikut belakang, tak mau ikut atap dan sebagainya. Akhirnya tak dapat kita lihat, ya, di mana mereka semuanya akhirnya bersama-sama dengan komplot pengkhianat ini. Ya, kalau kita tanya kepada pimpinan UMNO, kalau kita tanya kepada pimpinan PAS, mereka kata bukan kita yang khianat. Yang khianat adalah Muhyiddin. Yang khianat adalah kumpulan Azmin. PAS tak terlibat, dia kata. Ya, UMNO pun mereka kata mereka tak terlibat.
Tetapi macam kita katalah ya, yang merompak bank, bukan saya rompak bank, tetapi hasil rompakan itu kamu juga nikmati bersama. Hasil daripada pengkhianatan ini, kerajaan pintu belakang ini, hasil daripada pengkhianatan yang berlaku ini, kamu dapat nikmat. Di mana ulama-ulama PAS juga menjadi menteri, ulama PAS menjadi duta. Pelantikan kamu itu adalah daripada hasil kerajaan yang didirikan daripada pengkhianatan. Memang kamu tak khianat, memang Tun letak jawatan, yang khianat Muhyiddin, yang khianat Azmin. Tetapi hasil pengkhianatan itu, kamu juga berada bersama dengannya. Jadi ini kita lihat bahawa politik yang konon-konon yang mereka katakan politik yang bertamadun, ya, UMNO mahukan sebuah mendirikan kerajaan yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Yang PAS juga satu ketika dahulu menyatakan kerajaan Perak tumbang adalah hasil pengkhianatan. Gaji menteri besar yang rampas kuasa Wabi Nizar itu adalah gaji haram, tak boleh dimakan kerana khianat kepada mandat rakyat. Sampai ada ulama-ulama PAS yang berbaring di jalan raya depan istana Perak ketika itu. Kita masih ingat peristiwa bagaimana kerajaan negeri Perak tumbang kerana pengkhianatan ini. Apa fatwa PAS ketika itu? Ya, berapa orang lebay-lebay PAS berguling-guling di jalan raya depan istana nak menghalang angkat sumpah yang ketika itu adalah Datuk Zamri nak mengangkat sumpah sebagai menteri besar menggantikan Nizar. Mereka cuba menghalang angkat sumpah ini kerana pada mereka kerajaan yang didirikan ini adalah kerajaan khianat, kerajaan tidak mendapat mandat rakyat. Maka selepas itu mereka bersidang di bawah pokok dan sebagainya. Dan kita bersama mereka ketika itu. Dan kita percaya apa yang PAS katakan. Bahawa memang itu satu pengkhianatan yang berlaku. Tetapi pada hari ini, pada ketika ini, orang-orang itu sekarang bersekongkol dengan puak-puak pengkhianat. Itu kisah pengkhianatan. Berbalik semula kita kepada kisah Tun Dr. Mahathir melantik Shafie Apdal. Apa yang Tun bayangkan sehingga beliau menamakan Shafie Apdal? Kerana beliau tahu bahawa selagi beliau menamakan diri beliau sebagai Perdana Menteri, sampai bila pun beliau tidak akan dapat sokongan. Mungkin Tun akan kata, kita tak dapat sokongan kerana orang tak suka kat saya. Ya, tak suka kat saya. Oleh itu, kita test market. Letak nama Shafie Apdal. Walhal Shafie Apdal ada beberapa kursi saja nak banding. Amanah lagi. Kalau ikut logik dan manasabahnya, apa salahnya Tun namakan Mak Sabu sebagai Perdana Menteri? Lebih manasabah kerana Mak Sabu dalam Pakatan Harapan, iaitu parti yang terbesar sekarang ini sebagai pembangkang. Kenapa letak Shafie Apdal? Tak letak nama Mak Sabu. Kalau tak suka pula Anwar Ibrahim pun, ya? Ataupun tak suka Anwar Ibrahim, apa salahnya Tun Dr. Mahathir kata saya mahu Wan Azizah jadi Perdana Menteri? Apa salahnya? Sebenarnya pribadi beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarganya itu yang menghalang beliau mencalonkan mana-mana pemimpin daripada Parti Keadilan. Oleh itu, beliau letak satu nama, Shafie Apdal, supaya orang kata, oh, Tun bukan gila kuasa. Buktinya, saya letak nama Shafie Apdal, bukan saya jadi PM. Supaya orang kata, oh, Tun bukan gila kuasa. Yang sebenarnya, Tun meletakkan Shafie Apdal, seperti mana Tun juga pernah meletakkan Pak Lah Badawi sebagai Perdana Menteri. Beliau nak Perdana Menteri yang boleh beliau arah dan beliau pegang remote. Kita masih lihat Tun Dr. Mahathir memberikan jawatan, meletakkan jawatan dan memberikan jawatan itu kepada Pak Lah. Sedangkan kalau ikut hierarki UMNO ketika itu, sepatutnya yang jadi Perdana Menteri adalah Najib. Tapi Tun meletakkan Pak Lah sebab dia tengok Pak Lah ni slow, relax, ya, orang baik. Jadi orang macam ni mudah aku nak kontrol, maka dia letak Pak Lah sebagai Perdana Menteri. Tapi Tun tersilap, ya, walaupun Pak Lah nampak relax, ya, banyak tidur dan sebagainya, tetapi apa yang Tun minta Pak Lah lakukan, Pak Lah tak lakukan. Contohnya macam projek Jabatan Bangkok di Singapura dan sebagainya, Pak Lah tak layan. Ini menyebabkan Tun jadi marah dan beliau jalankan kempen untuk jatuhkan Pak Lah dan naikkan nama Najib. Kerana beliau yakin kalau beliau bantu Najib kali ini, Najib
Najib akan ikut apa yang beliau nak. Sekali lagi Tun silap. Kerana bila naik Najib, Najib juga tak ikut arahan-arahan Tun. Sehinggalah Najib semakin berani melawan Tun dan Tun pun jadi marah dengan Najib. Maka Tun akan bercerita tentang keburukan-keburukan Najib. Bukan ikhlas mereka sebut tentang Najib makan satu NDB dan sebagainya. Satu NDB ni bukan Tun yang mulakan. Ya. Daripada 2011, tak salah saya, Anwar yang timbulkan skandal satu NDB dalam parlimen. Selepas Anwar timbulkan sebelum Anwar masuk penjara, satu NDB telah pun dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam parlimen. Bukan Tun yang mulakan skandal satu NDB. Anwar yang dedahkan. Apabila Anwar masuk penjara, pendedahan satu NDB ini diteruskan oleh Rafizi, diteruskan oleh Tony Puah dan ramai lagi pimpinan yang berjalan berkempen seluruh negara mendedahkan satu NDB. Tun hanya menumpang dalam isu skandal satu NDB. Sedangkan beliau tahu skandal itu berlaku lama. Tetapi beliau mengharapkan ketika itu Najib ikut cakapnya. Najib ikut arahan dia. Tetapi bila Najib tidak mahu ikut arahan dia, maka Tun pun sama-sama dengan kita ketika itu mendedahkan skandal satu NDB. Ini satu sikap Tun yang jelas tak ikhlas, bukan kerana rakyat. Beliau mendedahkan satu NDB bukan kerana rakyat, tapi beliau ada dendam peribadi kepada Najib Tun Razak. Sebab itu, kali ini beliau nak cuba naikkan Syafiq Afdal sebagai Perdana Menteri, walaupun Syafiq Afdal kerusi parlimen warisan itu sendiri lebih rendah, lebih kurang daripada apa yang diperoleh oleh kursi amanah dalam Pakatan Harapan. Tetapi Tun cuba naikkan Syafiq Afdal supaya Syafiq Afdal akan berasa terima kasih dengan Tun, dan sekiranya Syafiq Afdal menjadi Perdana Menteri, Syafiq Afdal dirasakan oleh Tun akan boleh dia kawal dengan sepenuhnya. Kerana beliau gagal mengawal Abdullah Badawi, beliau gagal mengawal Najib Tun Razak, beliau tak puas hati, beliau nak Perdana Menteri adalah Perdana Menteri yang beliau boleh arah-arahkan. Sebab itu beliau tidak mahu Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab beliau tahu Anwar bukan seorang pemimpin yang akan boleh diarah, yang akan ikut kata-kata dia. Sebab itu bila Anwar sendiri mencadangkan Tun menjadi menteri mentor, beliau sendiri kata, selaku menteri mentor, saya tak yakin nasihat saya akan diterima. Perdana Menteri tidak akan menerima nasihat saya. Itu menunjukkan bahawa Tun mahu Perdana Menteri itu orang yang ikut apa yang dia katakan. Saudara, inilah yang sepatutnya kita kena ingat. Dan janganlah kita terpengaruh dengan hujah yang menyatakan bahawa kita kena terima siapa pun Perdana Menteri asalkan kita dapat balik mandat rakyat. Ini hujah yang selalu digunakan oleh orang-orang yang menyokong Tun, termasuk juga beberapa pimpinan Pakatan Harapan sendiri yang selalu berhujah, oh Anwar tak cukup numbers. Oh kita nak Anwar jadi Perdana Menteri yang sebenarnya. Tapi Anwar tak cukup jumlah untuk menjadi Perdana Menteri, kita kena letakkan Tun sebagai Perdana Menteri. Kalau kita tanya dia balik, adakah Tun jadi Perdana Menteri jumlah cukup? Tak cukup juga. Oh mereka kata cukup lah kalau 38 daripada PKAT sokong Tun. Warisan sokong, Bersatu ada 5-6 orang sokong. Kita tarik lagi JPS dan sebagainya. Oh kalau mereka nak namakan Tun, mereka kira jumlah daripada PKR. Kalau kita nak namakan Anwar daripada PKR, mereka kata oh Warisan tak bagi undi, Bersatu tak bagi undi. Ini kerjasama apa saudara? Kalau bukan ini muslihat politik yang sengaja dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Ini satu muslihat politik. Kalau kita nak beli barang, kita nak beli satu-satu barang yang kita berpakat sama-sama nak beli barang itu dan kita tak cukup duit. Saya tak cukup duit, anda pun tak cukup duit. Tapi macam mana kita nak beli barang? Siapa yang nak beli barang ini? Tapi janganlah kita kata bila kita nak pergi beli, oh pakai duit kamu sekali baru cukup. Tapi kalau kamu yang nak beli, saya tak nak bagi duit saya. Tak cukup. Ini bukan kerjasama. Ini bukan satu semangat setiakawan. Ya, sebab itulah kita adakan Majlis Presiden. Apapun keputusan, hendak dah disepakatkan dan kita pegang dengan itu keputusan. Di mana saja kita berunding, bawa keputusan itu. Kalau Pakatan Harapan mengatakan berkali-kali bahawa Pakatan Harapan menamakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, inilah yang kita pegang, kita gigit kuat-kuat,
ke mana saja kita berunding, kita bawa yang ini. Jangan dalam masyarakat Pertahanan Harapan kita katakan, oh saya sokong Anwar Perdana Menteri. Bila kita berjumpa dengan Tun, kita katakan, oh kalau Anwar tak dapat jumlah, kita kena pilih Tun Mahathir. Oh Dr. Mahathir pun tidak dapat sokongan daripada PKAD, kita cuba Syafiq Abdal, boleh dapat jumlah. Ini sebab itulah masalah ini tidak boleh selesai. Sebab kita tidak berpegang dengan apa yang kita pegang selama ini. Sepatutnya kita tegas dengan keputusan, dan ianya bukan keputusan peribadi untuk Anwar Ibrahim. Ini keputusan yang kita sama-sama setuju sebelum pilihan raya. Nama Syafiq Abdal tidak pernah wujud di dalam manifesto Perkataan Harapan. Bahkan warisan tidak ada dalam gabungan Perkataan Harapan. Warisan cuma parti yang memberikan sokongan kepada Perkataan Harapan. Dan memang kita ucap terima kasih kepada warisan kerana membantu kita menjadi kerajaan. Ya, tanpa warisan waktu kita menang, tanpa warisan kita masih juga jadi kerajaan, jumlah cukup. Tapi warisan menyokong kita, memperkuatkan lagi kerajaan yang ada. Itu kita akui dan terima kasih. Tetapi bila berlaku macam ini, kenapa kita tidak berpegang dengan semangat setiakawan kita? Mandat yang rakyat berikan kepada kita bukan sekadar Pakatan Harapan itu. Bukan sekadar Pakatan Harapan sebagai kerajaan. Mandat yang rakyat berikan kepada kita adalah dari pucuk pimpinan itu sendiri. Kita janji dengan rakyat Perdana Menteri, kita janji dengan rakyat timbalan Perdana Menteri, dan kita janji dengan rakyat siapa Perdana Menteri selepas itu. Ini semua kita cerita dalam kempen-kempen kita semasa PRU 14 yang lalu. Kenapa Dr. Mahathir kata sekarang ni, oh Tun Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri sebab Anwar memimpin parti berbilang kaum. Sekarang ini Tun mempertikaikan. Sebab itu Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Beliau memimpin parti berbilang kaum. Sewaktu perjanjian dalam Perkataan Harapan, Tun pun tahu bahawa pengganti beliau adalah Anwar Ibrahim, dan Tun pun tahu bahawa Anwar Ibrahim ketika itu adalah pemimpin yang memimpin Parti Keadilan Rakyat, parti yang berbilang kaum. Bukan Tun tak tahu. Bukan sekarang ini baru Tun tahu. Tun tahu masa itu. Kalau Tun tak setuju Anwar menjadi Perdana Menteri selepas beliau, kerana Anwar adalah pemimpin yang memimpin parti yang berbilang kaum, sepatutnya ketika itu Tun tidak menantangi perjanjian itu. Kita boleh menang PRU 14 tanpa Tun. Ini jaminan kita. Kita jaminan. Ada orang kata tanpa Tun kita tak boleh menang. No. Tanpa Tun dalam PRU 14 kita juga boleh menang. Buktinya ada Tun pun beliau bertanding 52 kursi, beliau hanya dapat 13 kursi parlimen saja. Sedangkan beliau bertanding kebanyakannya di kursi-kursi Kawasan Melayu. Yang 13 itu pun dibantu oleh beberapa peratusan pengundi-pengundi daripada kaum lain. Itu kemenangan bersatu. Sebab itu bersatu bertanding di negeri-negeri yang 100% Melayu, bersatu kalah. Jadi kalau tak ada Tun ketika itu pun kita bermenang. Tetapi kita nak menambah kekuatan, maka terima Tun. Dan Tun sewaktu menantangi perjanjian, ya, untuk mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri, timbalannya Kak Wan, ya, Kak Wan ketika itu Presiden Keadilan, juga adalah Presiden kepada parti yang Tun kata bukan parti Melayu, parti Berbilang Kaum. Pengganti Tun Anwar Ibrahim. Tun tahu ketika itu Anwar Ibrahim juga adalah daripada pemimpin parti Berbilang Kaum. Kenapa waktu itu Tun bersetuju? Sebab Tun nak kuasa. Sebab itu beliau sanggup bersetuju. Beliau sanggup bersetuju. Sepatutnya kalau Tun ada prinsip tegas dengan pendiriannya bahawa Perdana Menteri ini bukan daripada parti Berbilang Kaum, Tun ketika itu tidak bersama dengan Pertahanan Harapan. Tun boleh join parti UMNO. Tun boleh bersama dengan parti PAS. Kenapa Tun bersama dengan Pertahanan Harapan? Sedangkan dia tahu PKAD ini adalah parti Berbilang Kaum. Kenapa ketika nak menamakan Anwar ketika ini, baru Tun cerita Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri sebab Anwar Ibrahim memimpin parti Berbilang Kaum. Dalam masa yang sama, Tun menamakan Syafiq Abdal pula sebagai Perdana Menteri. Sedangkan warisan juga adalah parti yang terdiri daripada Berbilang Kaum. Kalau tuan-tuan tengok dalam parti warisan,
Bukan semua Melayu dalam Parti Warisan. Ya, Darryl King contohnya, antara Parti Warisan, bukan Melayu. Tapi kenapa Tun boleh terima Syafiq Apdal yang memimpin parti yang berbilang kaum di Sabah, tetapi Tun tidak boleh terima Anwar Ibrahim atas alasan Anwar Ibrahim memimpin parti bilang kaum. Jadi dengan siapa sekarang ni Tun nak cuba nak belit, ya, nak cuba tipu. Sepatutnya Tun terus terang mengatakan apa pun keadaan beliau tidak boleh terima Anwar Ibrahim dan beliau mesti memutuskan hubungannya dengan Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan ada di dalam itu adalah Parti Keadilan Rakyat. Mengapa beliau cuba tarik puji DAP? Wah, baru ni buat satu posting dalam Facebooknya memuji malam-malam lambung DAP. Ya, rupa-rupanya ada benda yang diminta daripada DAP supaya menyokongnya. Itu juga beliau cuba berbaik-baik dengan Amanah. Saya setakat ini tidak ada masalah dengan parti Amanah. Kita pun mengharapkan Amanah dan juga DAP masih kekal istiqamah dengan Pakatan Harapan. Apa yang Amanah lakukan, ya, apa yang Amanah lakukan, sekejap saja. Okay. Ada nyamuk pula skrin. Apa yang Amanah lakukan dan juga DAP lakukan itu adalah perkara biasa perundingan. Kerana seperti mana yang kita tahu, Anwar Ibrahim sendiri menyatakan bahawa kita dalam Pakatan Harapan tidak melarang mana-mana pihak untuk mengadakan pertemuan, perbincangan dan juga perundingan, termasuk dengan Tun Mahathir sendiri. Walaupun Tun Mahathir mungkin talak 3 ya, dengan Anwar Ibrahim. Tapi Anwar kata boleh berunding dengan Bersatu, boleh berunding dengan Warisan, JPS, UMNO, PAS dan sebagainya. Bahkan dengan Tun boleh berunding. Tapi dalam perundingan itu, apa hasil ataupun matlamat daripada perundingan itu? Ya. Kalau kita berunding dengan UMNO untuk menaikkan Najib, itu tak betul. Tetapi kalau kita berunding dengan UMNO untuk mengajak mereka bersama-sama dengan kita dan kita mengapalai kerajaan ini, kerajaan yang kita harapkan menjalankan reformasi, kita ketuainya, berundinglah dengan sesiapa pun. Ya, berundinglah dengan sesiapa pun. Yang penting, kita mengapalai rundingan dan kita juga mendapat nikmat daripada hasil perundingan itu. Tetapi kalau kita berunding dengan puak ni, kemudian kita jual prinsip kita dengan puak ini, itu bukan perundingan. Ya, itu yang kita rasa tak boleh, yang tak wajar dilakukan. Inilah maksud Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana-mana parti sama ada Amanah, PKR, DAP boleh lakukan rundingan, apa saja yang kamu runding dirujuk kembali kepada Pakatan Harapan dan kita bincang dan kita ambil satu keputusan mana yang lebih menguntungkan Pakatan Harapan, bukan menguntungkan pihak yang kita runding. Ya, mana yang lebih menguntungkan Pakatan Harapan dan juga keuntungan kepada rakyat. Mendapatkan mandat rakyat bukan bermakna mesti mendapatkan kembali Tun Dr. Mahathir. Mendapatkan mandat rakyat bukan bermakna meletakkan Syafiq Apdal sebagai Perdana Menteri. Mendapatkan mandat rakyat adalah mendapatkan seorang pemimpin yang rakyat setuju sebelum ini. Dalam PRU 14 ini adalah pemimpin yang boleh bawa perubahan ataupun reformasi kepada negara kita. Kalau tanpa meletakkan Anwar sebagai Perdana Menteri, kita tidak dapat kembalikan semula mandat rakyat. Itu memberi maksud bahawa kita kena kerja kuat selepas ini, sama ada melalui pilihan raya ataupun melalui dapat sokongan-sokongan yang mungkin kita perolehi kemudian, kita kena kerja kuat dan usaha ke arah itu. Ya, rakyat tak marah kalau kita tak dapat mandat sekarang ini. Tapi rakyat marah kalau kita dapat mandat kali ini tapi kita berikan kepada orang yang bukan berhak untuk melaksanakan mandat itu. Cukup 22 bulan kita menjadi kerajaan, 22 bulan kita sakit telinga dengan macam-macam kata pada kita, sedangkan kita sendiri tahu bahawa kita sebenarnya bukan untuk merupakan manifesto. Kita bercadang nak laksanakan manifesto, kita gagal laksanakan manifesto, kita terpaksa berdepan dan berjawab dengan rakyat. Ya. Sedangkan pemimpin yang kita amanahkan untuk membawa manifesto nak ditunaikan, pemimpin itu berkata, oh manifesto ini bukannya kitab suci, maka kita yang kena berdepan dengan rakyat. Kita kena berjawab dengan rakyat sampai pada hari ini. Sebab itu, kesilapan yang sama jangan kita ulang. Kepimpinan yang baru, kepimpinan yang tidak pernah lagi kita lihat,
kita cuma lihat Anwar Ibrahim ini pernah menunjukkan ketokohannya, kepemimpinannya, kecemerlangannya sewaktu beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri, beliau menjadi Menteri Kewangan, defisit negara paling kurang sewaktu zaman beliau menjadi Menteri Kewangan, beliau menjadi Menteri Kewangan yang terbaik di Asia dan sebagainya. Ini rekod-rekod yang baik dan kita nak pemimpin macam ini, kita beri peluang untuk memimpin negara. Kalau beliau gagal laksanakan negara, kita ada pilihan raya. 5 tahun sekali kita ada pilihan raya. Tidak ada masalah kita nak jatuhkan pemimpin ini. Dan Anwar pun bukannya orang muda. Ya. Tapi kalau kita tak bagi peluang, sebaliknya kita bagi peluang kepada orang yang jelas gagal laksanakan apa yang kita amanahkan, bermakna kesilapan kita untuk menentukan kepimpinan. Ni siapa ni? Kawan-kawan kita ni. Sekejap. Azman Abdul Aziz. Jadi saudara, saya mengharapkan kepimpinan dalam Pakatan Harapan istiqamah dengan apa yang telah kita janjikan kepada rakyat. Rakyat tak marah kita kalau kita lambat dapat kerajaan, kerana kita sedang usaha untuk mendapatkan kerajaan terbaik untuk rakyat. Kalau orang kata, oh kenapa Anwar ni susah sangat dapat sokongan, kenapa Tun ni boleh banyak dapat sokongan. Yalah saudara, sudah menjadi resam dalam dunia ni, orang yang baik tak ramai yang sokong. Ya. Orang yang baik memang takkan ramai yang sokong. Ya. Kalau orang yang kurang baik ataupun orang jahat, lagi ramai yang sokong. Sebab itu tak mudah ya untuk naikkan seorang pemimpin yang baik. Kerana kita nak naikkan pemimpin yang baik ini, kita memerlukan orang yang menyokong itu adalah orang-orang yang baik. Perompak takkan sokong pemimpin yang baik menjadi ketua mereka. Perompak akan sokong perompak juga untuk menjadi ketua mereka. Sebab itu kita merasakan bahawa kita perlu bersabar. Waktu ini bersabar. Ya. Dan jangan kita ingat Anwar serahkan takdir segala-galanya. Beliau berusaha. Setiap hari beliau menjelaskan apa yang beliau nak lakukan. Kalau kita tengok live Anwar, boleh kata setiap hari. Beliau jelaskan agenda beliau. Apa yang beliau sebut tentang ekonomi negara, keuangan, hutang dan sebagainya. Itu adalah tanda beliau sensitif dan peka dengan negara sekarang ini. Ya. Kalau beliau nak senang, beliau boleh senang. Kerana beliau bukan orang macam kita. Ya. Beliau seorang tokoh yang... Beliau seorang ahli parlimen. Kak Wan pun ahli parlimen. Anak beliau pun, Wak Azizah, adalah ahli parlimen. Keluarga beliau tidak ada masalah. Saya rasa nak hidup. Yang jadi masalah rakyat biasa kita ni. Rakyat di bawah ini. Kita yang menghadapi masalah dalam keadaan sekarang ni, COVID dan sebagainya. Ya, kita menghadapi masalah. Sebab itu kita sendiri nak faham bahawa jangan kita gopoh untuk nak ambil kerajaan tetapi kita menaikkan orang yang salah. Kan akhirnya kita akan mengalami apa yang kita dah alami. Apa yang berlaku hendaklah dijadikan pengajaran. Orang yang pernah melakukan kesilapan, orang yang pernah kita lihat banyak ya yang kita harapkan gagal laksanakan mandat yang kita berikan kepadanya, takkan kita nak angkat sekali lagi orang ini menjadi ketua kita. Ya, beliau minta 6 bulan. Apa 6 bulan beliau boleh buat? Sepanjang tempoh 6 bulan itu, ya, saya tahu beliau nak jadi Perdana Menteri, bukannya nak fikir masalah negara. Kerana masalah negara tak boleh selesai 6 bulan. Yang beliau fikir adalah beliau nak ada 6 bulan. Kuasa beliau, pertamanya beliau akan jadi Perdana Menteri, beliau nak kawal ROS, beliau nak kembalikan semula jawatannya di dalam Parti Bersatu, beliau nak pulihkan Bersatu dan beliau nak berdendam siapa yang pecat. Muhyiddin pecat beliau dengan aib sekali ya. Aib ya, seorang bekas Perdana Menteri 22 tahun campur 22 bulan, tokoh hebat ya, tetapi dipecat oleh parti, oleh SUK. Ya, kalau kita sendiri pun kita rasa malu. Seorang SUK boleh jatuhkan Tun Dr. Mahathir. Tentulah beliau rasa tercabar. Dan beliau nak balas dendam. Bagi 6 bulan. Supaya beliau boleh kontrol ROS. Beliau kembali menjadi pengerusi. Dan beliau akan pecat Muhyiddin. Beliau akan ambil tindakan kepada partinya. Dan kembangkan partinya. Itu matlamat peribadi beliau. Dia tidak ada melibatkan rakyat dan negara. Ya. Dia nak menyelesaikan matlamat peribadi beliau. Melunaskan dendam kesumat beliau kepada musuh-musuh politik beliau. Dan apa jaminan 6 bulan beliau akan serahkan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim? Tak ada jaminan. Kerana kita dah lihat ya,
apa yang beliau lakukan selama 22 bulan ya, sebagai Perdana Menteri, tidak ada sedikit pun bayangan-bayangan beliau nak serahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan beliau menunjukkan bayangan-bayangan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan boleh jadi Perdana Menteri. Ya, setelah beliau berkuasa, bila orang tanya, adakah Anwar layak jadi Perdana Menteri? Beliau kata, saya tidak ada masalah dengan Anwar, tetapi Anwar akan dapatkan sokongan ahli parlimen. Yang menentukan Perdana Menteri selepas saya nanti adalah ahli parlimen. Kalau saya sokong Anwar pun, tapi kalau ahli parlimen tak sokong, beliau tak boleh jadi Perdana Menteri. Ini kata-kata Tun Dr. Mahathir apabila beliau dah dapat jawatan Perdana Menteri. Ya, ketika beliau diangkat menjadi Perdana Menteri, beliau tak cerita pun tentang ahli parlimen, sokongan parlimen dan sebagainya. Memadai dengan sokongan kawan-kawan dalam Pakatan Harapan untuk naikkan Tun Dr. Mahathir. Tapi bila nak naikkan nama Anwar, beliau kata, oh Anwar kena perlu lalui parlimen. Anwar kena mendapatkan sokongan parlimen. Tengok. Ini panggil Dr. Mahathir. Dan kita tahu, sebab itu jangan terperangkap dengan Dr. Mahathir. Beliau memang tidak mahu Anwar jadi menteri itu. Sebab apa, saudara? Sebab beliau tahu Anwar apabila diberi peluang menjadi Perdana Menteri, Perdana Menteri yang hebat, yang jauh menandingi beliau sebagai Perdana Menteri. Sekarang ini beliau rasakan beliau dalam Malaysia, beliau dianggap sebagai Perdana Menteri yang hebat. Ya, 22 tahun, 22 bulan, beliau dianggap sebagai bapa ya, kemodenan dan sebagainya lah, pembangunan negara dan sebagainya. Jadi beliau tak mahu ada Perdana Menteri lain yang lebih hebat daripada beliau. Beliau lihat tokoh itu yang boleh menggugat kedudukannya itu adalah Anwar Ibrahim. Kerana beliau pernah bekerja bersama dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pernah berada di bawahnya. Dan Anwar Ibrahim berjaya mengangkat negara ketika bersama dengan Tun M. Ini sebenarnya. Sebab itu, saya cukup benci dan juga meluat. Kalau ada pimpinan Pakatan Harapan mengatakan bahawa, lupakan, ya, apa salahnya kita ambil Tun, asalkan kita dapat mandat rakyat. Tak sokong Tun jadi Perdana Menteri, bermakna kamu sokong Muhyiddin. Ini apa ayat? Ya? Ini apa ayat yang kamu gunakan untuk memperdayakan rakyat, penyokong Pakatan Harapan? Kamu tak boleh kata tak sokong Tun, bermakna kamu sokong Muhyiddin. Ini apa? Ya? Apa beza Tun dengan Muhyiddin? Apa lebihnya Tun dengan Muhyiddin? Muhyiddin khianat, Tun juga khianat. Ya? Orang yang tak pernah khianat, kamu tak mahu angkat. Anwar Ibrahim tidak pernah khianat dengan Pakatan Harapan. Cuba tunjuk satu contoh Anwar Ibrahim melakukan pengkhianatan dengan Pakatan Harapan. Tak pernah. Dari dalam penjara, tubuh ini berada dalam penjara, beliau memberikan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Tak mudah nak dapatkan restu Anwar Ibrahim dalam penjara. Yang memenjarakan itu orang yang nak diangkat sebagai Perdana Menteri. Tak mudah, saudara. Tak semua orang boleh buat. Dan Anwar, kawan juga isterinya, anak-anaknya yang juga terlibat di aniaya ini di zaman Tun Dr. Mahathir. Tapi beliau dah terima. Ya? Tapi bila nak naikkan nama Anwar, Anwar tak cukup nombor, Anwar tak cukup sokongan. Nak cukup sokongan kena bagi Tun. Sampai sekarang Tun pun tak cukup sokongan. Ya? Dah putus hubungan dengan Anwar Ibrahim, Tun masih lagi tak dapat sokongan. Tun masih lagi tak jumpa Tuan Bung. Itu menandakan Tun Mahathir juga tak cukup sokongan, nak jual nama Safi Abdal pula sekarang ini. Adakah mereka cukup sokongan? Masih juga tak cukup sokongan. Sebab apa tak cukup sokongan? Kerana mereka perlukan kerjasama daripada Parti Keadilan Rakyat. Ya? Bila kita namakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, mereka tak nak bagi nombor saja. Bila nak namakan Mahathir sebagai Menteri, mereka minta nombor sebagai PKR. Ini kawan yang tidak boleh kita jadikan kawan. Dan ini sepatutnya adalah saat yang terakhir Tun Dr. Mahathir menjadi orang politik dalam negara kita. Kerana selepas ini, tak ada satu parti pun yang akan terima manusia seperti ini. UMNO takkan terima, Asra pun takkan terima, atas lagi Parti Keadilan Rakyat. Kita takkan angkat lagi pemimpin yang seperti ini, yang satu persatu kerjanya adalah untuk menjatuhkan orang, satu persatu kerjanya adalah untuk memecah belahkan orang, untuk melagakan kita dalam Pakatan Harapan. Kita selama ini dalam Pakatan Harapan harungi berbagai dugaan. Kita terima Parti Amanah yang berpisah dengan Parti PAS. Kita terima Parti Amanah yang ketika itu parti yang kecil. Begitu juga Amanah menerima kita Parti Keadilan Rakyat sebagai kawan di dalam perjuangan. Kita terima DAP yang ketika itu dihina oleh UMNO dengan perkawaman, dihina oleh PAS dengan perkawaman. Anwar Ibrahim bangkit untuk mempertahankan DAP. Anwar Ibrahim bangkit untuk mempertahankan PAS, untuk mempertahankan Amanah ketika Amanah diserang oleh PAS.
Apabila ketika Anwar diserang oleh Tun Dr. Mahathir, masuk akalkah kita untuk bersama dengan Tun Dr. Mahathir? Orang yang bermusuh dengan ayah kita, sepatutnya kita akan tengok di mana kebenaran. Kalau orang itu tak betul menyalahkan ayah kita, akan bela ayah kita habis-habisan. Jangan kira kerusi di Putrajaya. Jangan kita sayang pada jawatan kita. Paling-paling tidak pun kalau kamu tak jadi menteri, kamu ada lagi gaji kamu sebagai ahli parlimen dan juga allowance sebagai ahli parlimen. Kami di bawah ada yang tak ada gaji, ada yang dah hilang kerja, ada yang tidak berpencen, ada yang pendapatan tak cukup makan. Ya. Ini orang di bawah mengharapkan perubahan dalam negara. Tapi kamu yang di atas, kalau kamu tak jadi menteri, paling tidak kamu ada pencen ahli parlimen. Kamu ada gaji lagi ahli parlimen. Kenapa nak kejar jawatan-jawatan menteri? Ya, sampai gadai prinsip. Hilang semangat serta kawan. Lupa kepada janji-janji. Kerana percaya seorang manusia bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya tak boleh terima dan saya akan lawat Tun Dr. Mohamad ini habis-habisan, dan saya tetap akan hormat kawan-kawan saya dalam Parti Amanah dan DAP selagi mana mereka berpegang kepada prinsip Pakatan Harapan yang kita semua tahu, yang kita semua pernah harungi, yang kita semua sama-sama rasa pahit manisnya bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, kita pernah berpisah dengan PAS. Itu sejarah yang lalu. Ya, kita sejarah yang lalu. Sebagaimana separuh orang amanah yang tak percaya kepada Tok Guru Haji Hadi, begitulah kami orang PKR tak percaya kepada Tun Dr. Mahathir. Jadi kita ada prinsip yang jelas mengapa kita tolak Tun Dr. Mahathir, sebagaimana pemimpin amanah mempunyai prinsip yang jelas mengapa mereka tolak Haji Hadi Awang. Sekarang kita berada dalam satu persatuan, Pakatan Harapan. Tidak ada sebelum ini masalah Pakatan Harapan yang tak boleh kita selesaikan secara betul. Tetapi bila melibatkan orang tua ni, kita kena ingat orang tua ini adalah seorang tokoh yang terkenal dengan amalan pecah dan perintahnya semenjak dulu lagi. Ya, zaman Tun Abdul Rahman, zaman Tun Hussein On, zaman Tengku Razali, zaman Tun Ghaffar dan sebagainya. Ini orang tua ini adalah terkenal sebagai tokoh yang memecah belahkan kawan-kawan supaya beliau dapat terus berkuasa. Kali ini beliau tersilap, beliau silap orang kerana beliau ingat Anwar Ibrahim boleh dijual beli, sebab itu beliau tawarkan Anwar Ibrahim jabatan Timbalan Perdana Menteri. Tak senang, saudara. Bukan mudah dapat Timbalan Perdana Menteri ini. Ada orang berpuluh tahun berjuang dalam politik, ya, dapat jadi menteri pun kira hebat dah. Dah kira hebat dah. Apatah lagi jawatan Timbalan Perdana Menteri. Anwar ditawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Maknanya kalau Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri, kali kedua Anwar jadi Timbalan Menteri. Perempuan dia pun, ya, kawan, dah jadi Timbalan Perdana Menteri. Sepatutnya dah rasa bangga, ya. Tetapi Anwar bukan jenis orang yang boleh diumpan dengan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Beliau dan keluarganya hidup senang, tapi rakyat juga yang melarat, terus melarat sekiranya Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Sebab itu, tolong pastikan bahawa manusia bernama Tun Dr. Mahathir ini tidak lagi menjadi pemimpin. Begitu juga sesiapa pun yang ditunjuk Tun Dr. Mahathir di luar daripada Pakatan Harapan adalah orang yang Tun harapkan menjadi robot, boneka. Sebab itu beliau letakkan Syafiq Abdal. Beliau tahu, ya, Syafiq Abdal ni bukannya parti yang kuat, parti yang Sabah pun sekarang ni dah goncang, yang punya ahli parlimen yang lebih kurang daripada Parti Amanah, tapi beliau namakan Syafiq Abdal supaya rakyat Malaysia bergaduh. Rakyat Malaysia tak percaya kepada Pakatan Harapan, ya. Apa Pakatan Harapan, parti yang besar, tapi pilih Syafiq Abdal daripada Sabah untuk jadi Perdana Menteri, supaya kita berbalah, dan yang mendapat keuntungannya nanti adalah UMNO, Barisan Nasional ataupun Muafakat Nasional. Sebab itu kita kena jaga Pakatan Harapan, jangan sampai kita berpecah kerana orang tua ni, ya, kita biarkan dia dengan angan-angan dia. Masa dia telah berlalu, tetapi kita jangan bermusuh dengan teman-teman kita daripada Amanah, daripada DAP dan sebagainya. Kalau kita berdepan dengan pimpinan daripada Amanah atau DAP, kita jawab secara hujah kepada pemimpin-pemimpin yang berkenaan. Jangan sesekali kita keluarkan kata-kata kesat, ya, menggelarkan parti dengan kata-kata yang mereka tak suka dengar. Kerana selagi mereka bersama dengan Pakatan Harapan, mereka adalah kawan kita dan mereka lah yang akan bersama kita nanti untuk menghadapi pilihan raya. Kita kena ingat, kita bersama dengan mereka lama, kita susah dengan mereka lama, jangan kerana kita berbalah dengan kawan kita kerana orang tua ni. Sebab itu,
serang kepada musuh, kepada sasaran yang sebenarnya, bukan kepada yang lain. Ya. Cukup sampai di sini saja kita live, dan insya-Allah kalau ada isu lain kita akan jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Bye bye.